Hai, selamat sejahtera. Bersama dengan Teacher Tan, hari ini kita akan sambung bahagian yang ke-6 untuk bab 9 laju dan pecutan. Matematik tingkatan 2, 9.2 pecutan. Kita lihat standard pembelajaran. Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit. Sebelum ini kita sudah belajar tentang pecutan yang merupakan kadar perubahan laju, iaitu perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Dan perubahan laju ialah laju akhir tolak dengan laju awal. Kemudian, bahagi dengan masa yang diambil. Untuk ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam kuasa 2 dan meter per saat kuasa 2. Kilometer per jam kuasa 2 juga sama dengan kilometer jam kuasa negatif 2 dan juga kilometer per jam. Manakala meter per saat kuasa 2 ini juga boleh ditulis sebagai meter saat negatif 2 dan juga sama dengan meter per saat. Kilometer per jam kita boleh tulis dalam bentuk ini. Okey, iaitu kilometer per jam ini ialah unit bagi laju dan jam unit bagi masa. Dan kita boleh tulis kilometer per jam dalam bentuk ini, kemudian bahagi dengan jam. Okey, lepas tu kita tukarkan operasi bahagi ini kepada darab, maka Z di sini akan jadi 1 per Z. Dan kita lihat Z darab Z, kita akan dapat Z kuasa 2. Jadi, terhasillah simbol unit bagi kilometer per jam kuasa 2. Dengan cara yang serupa, kita boleh tulis meter per saat dalam bentuk ini. Okey, lepas tu kita boleh tulis meter per saat dalam bentuk ini, kemudian bahagi dengan saat. Cara yang sama, kita tukarkan operasi bahagi ini kepada darab, maka S ini akan jadi 1 per S. Jadi, terhasillah simbol unit bagi meter per saat kuasa 2. Sebab S darab S di sini ialah S kuasa 2. Okey, kita perlu faham konsep ini kerana konsep ini amat penting semasa kita membuat pengiraan yang melibatkan pecutan dan penukaran unit. Okey, jadi seterusnya marilah kita lihat contoh. Kita lihat contoh pertama. Sebuah motosikal menambah laju dari 72 km per jam kepada 108 km per jam dalam masa 5 saat. Hitung pecutan motosikal itu dalam meter per saat kuasa 2. Okey, pecutan ialah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Jadi, kita lihat penyelesaian. Okey, sebelum kita kira pecutan, kita sebenarnya boleh cari perubahan laju dahulu. Iaitu dengan mengambil laju akhir tolak dengan laju awal. Dan kita dapat perubahan lajunya ialah 36 km per jam. Dan sebenarnya 36 km per jam ini ialah 36 km bahagi dengan 1 jam. Sebelum kita dapatkan pecutan, sebelum kita kira pecutan, kita boleh tukarkan unit laju ini kepada meter per saat. Okey. 36 km kita perlu tukar kepada meter, jadi kita perlu darab 1000. Okey. Bagaimana kita nak tukarkan jam kepada saat? Okey, kita lihat di sini. Jam 1 jam ini kita perlu darab dengan 60 untuk ditukarkan kepada minit. Kemudian darab lagi 60 untuk tukar kepada saat. Jadi 1 ini kena darab 60, darab lagi 60.
Okey, seterusnya 36 darab dengan 1000 kita akan dapat 36.000. 60 darab dengan 60 kita akan dapat 3.600. Hasil bahagi ini kita akan dapat 10 meter per saat. Okey, sekarang kita pergi kira pecutan dengan mengambil perubahan laju ini iaitu 10 meter per saat. Okey, bahagi dengan masa yang diambil iaitu 5 saat. Okey. Jadi, pecutannya ialah 2 meter per saat per saat. Contoh yang kedua, Farid memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Kelajuan keretanya ditambah kepada 90 km per jam dalam masa 15 minit. Hitung pecutan dalam kilometer per jam dan B kilometer per jam per saat. Dan kita sudah tahu bahawa pecutan ialah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, kita lihat penyelesaian untuk A. Jadi pecutan ialah kita ambil laju akhir iaitu 90 km per jam. Okay, tolak dengan laju awalnya iaitu 70 km per jam. Kemudian bahagi dengan masa. Okey, masa yang diambil ialah 15 minit. Okey, untuk A, pecutan itu adalah dalam unit kilometer per jam. Jadi 15 minit ini kita perlu tukar kepada jam dengan bahagi 60. Okey, 90 tolak 70 kita akan dapat 20 km per jam. 15 bahagi dengan 60 kita akan dapat berapa? 0.25 jam. Jadi, pecutannya ialah 80 km per jam. Seterusnya kita lihat B. Cara yang sama kita ambil perubahan laju. Perubahan laju kita sudah kira tadi iaitu 20 km per jam. Okey, bahagi dengan masa. Masa tetap sama iaitu 15 minit tetapi sekarang untuk B ini kita perlu tukar kepada saat. Okey, minit tukar kepada saat. Minit tukar kepada saat kita kena darab 60. Jadi 15 darab dengan 60. Okey, 15 darab dengan 60 kita akan dapat 900 jam. Okey, hasil bahagi ini 20 bahagi dengan 900. Kita akan dapat pecutannya dalam unit ini ialah 0.0222 km per jam per saat. Okey, seterusnya contoh yang ketiga. Sebiji apel jatuh dari pokok dengan pecutan 10 meter per saat Berapakah pecutan apel itu dalam unit kilometer per jam per minit? Okey, soalan ini senang saja. Sebenarnya 10 meter per saat ini adalah sama dengan 10 meter per saat bahagi dengan 1 saat. Dan kita boleh tulis bentuk ini. Okey. Seperti ini, 10 meter bahagi dengan 1 saat. Kemudian bahagi lagi 1 saat. Okey. Kemudian kita perlu tukarkan meter ini, 10 meter ini kepada kilometer. Okey. Meter tukar kepada kilometer, kita perlu bahagi 1000. Jadi kita tulis 10 bahagi dengan 1000. Sudah tukar kepada kilometer. Kemudian bahagi 1 saat ini kita perlu tukar kepada jam. Okey, saat tukar kepada jam. Bagaimana? Okey, saat tukar kepada jam. Jadi kita perlu bahagi 60, kemudian bahagi 60 lagi. Jadi semuanya bahagi 3.600. Okey, kemudian 1 saat ini
yang belakang ini kita perlu tukarkan kepada minit. Saat tukar kepada minit, kita perlu bahagi 60. Okey, dan sekarang kita perlu tukarkan operasi bahagi ini kepada darab. Jadi 1 bahagi 3.600 akan jadi 3.600. Okey, 1 per 60 kita akan dapat 60. Okey, so tekan kalkulator ataupun kita potong 2 sifar ini. Okey, sekarang sudah 3 sifar. Okey, potong 3 sifar di sini. Okey, 36 darab dengan 6 ialah 216. Darab dengan 10 kita akan dapat 2.160 km per jam per minit. Contoh yang keempat, Ali berbasikal selama 2/3 jam dari rumah ke kedai bunga. Dengan perubahan lajunya 18 km per jam. Dan masa yang diambil untuk perjalanan pulang adalah 60% daripada masa pergi dengan perubahan laju yang sama. Okey, untuk perjalanan pulang, perubahan laju yang sama maknanya perubahan laju ialah 18 km per jam. Dan masa yang diambil adalah 60% daripada masa pergi. Okey, cari beza pecutan antara pergi dengan balik dalam meter per minit per minit. Kita lihat penyelesaian. Jadi sekarang langkah pertama, kita perlu dapatkan masa untuk perjalanan pulang, iaitu kita hanya darabkan 2/3 dengan 60%. Jadi hasil darab ini kita dapati masa untuk perjalanan pulang ialah 0.4 jam. Sekarang kita boleh dapatkan beza pecutan, iaitu kita ambil pecutan untuk perjalanan pulang tolak dengan pecutan perjalanan pergi. Dan kita sudah tahu bahawa pecutan ini ialah perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Perubahan laju ialah 18 km per jam. Okey, untuk perjalanan pulang. Dan masa yang diambil kita sudah dapat kira tadi iaitu 0.4 jam. Okey, cara yang sama untuk kira pecutan perjalanan pergi iaitu perubahan laju 18 km per jam bahagi dengan masa yang diambil berapa? 2/3 jam. Okey. Baik. Seterusnya, beza pecutan 18 per 0.4 kita akan dapat 45 km per jam per jam. Tekan kalkulator 18 bahagi dengan 2/3 kita akan dapat 27 km per jam per jam. Baik, semasa anda tekan kalkulator 18 bahagi dengan 2/3 ini, 2/3 ini mesti dalam kurungan. Dan hasil tolak ini kita akan dapat beza pecutannya ialah 18 km per jam per jam. Dan perhatikan di sini, unit beza pecutan yang kita nak ialah meter per minit per minit. Okey, dan kita perlu tukar unit km kepada m, jam kepada minit lah. Baik, dan 18 km per jam ini sebenarnya ialah 18 km bahagi dengan 1 jam darab dengan 1 jam. Dan kilometer tukar kepada meter, kita perlu darab apa? Darab dengan 1000 untuk ditukarkan kepada meter. Dan 1 jam ini kita perlu tukar kepada minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, kena darab dengan 60. Dan sama juga 1 jam di belakang ini juga tetap sama darab dengan 60. Boleh faham? 18 darab dengan 1000 kita akan dapat 18,000 meter. 60 darab dengan 60 kita akan dapat 3.600. Jadi hasil bahagi kita akan dapat beza pecutannya ialah 5 meter per minit per minit. Okey.
Setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.